ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشرح صدورنا بالقرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا دعاءنا ورجاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh Faksi, Saudara Syamsul, tuan-tuan, para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kepada kita istiqamah dalam kita meneruskan kehidupan kita, perjuangan kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan husnul khatimah, penghujung yang terbaik dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah limpahi kita dengan rahmatnya di dalam surga insyaallah. Kita akan mula dengan Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan muka surat 51. Kira minggu sudah tak datang. ya. Tak apa. Tengah saya. Baik, ayat yang kita baca hari ini adalah ayat 165. Ayat 165 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ayat 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
andada. Dan setengah daripada manusia kafir itu mereka yang ambil daripada lain Allah asnam, berhala, sembah perbuat Tuhan. Dan di kalangan manusia yang kafir itu terdapat orang-orang yang menjadikan bagi Tuhan, bagi Allah itu sembahan yang lain daripada Allah Ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah. Andad maknanya daripada perkataan nidun. Nidun maknanya seumpama. Ada yang lain yang sama dengan Allah, itu dipanggil andad. Amsal wa nuzara. Dalam bahasa Arab kata amsal maknanya ada orang lain sama dengan Allah. Ya'budunahum, yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala. Ini syirik. Ini sifat orang musyrikin, yang juga kita panggil kafirin, orang kafir. Mereka mensyirikkan Allah, mengambil selain daripada Allah itu ada Tuhan lain. Tuhan lain tu yang mereka ambil jadi Tuhan tu dipanggil andad. Sama ada berhala yang berbentuk patung ataupun asnam yang berbentuk asnam ni apa dah? Berhala. Sama ada patung, matahari, bulan, pokok kayu, hantu syaitan ataupun manusia. Maknanya kalau mengambil selain daripada Allah untuk dijadikan Tuhan, tak kira siapa, itu dipanggil andad. Andad. Orang-orang kafir ini yang mensyirikkan Allah ini, mereka mengambil selain daripada Allah itu di kalangan makhluk sebagai Tuhan mereka. Yuhibbunahum kahubbillah. Kasih mereka itu akan asnam seperti kasih Allah. Mereka kasih kepada asnam, berhala, ataupun apa saja yang disembah, sama ada benda ataupun manusia, mereka kasih kepadanya seperti mereka kasih kepada Allah. Maknanya Allah pun dia sembah, berhala pun dia sembah. Macam mana? Syirik. Bila ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Sekiranya ditanya kepada mereka itu siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Allah yang cipta langit dan bumi ini. Tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah, mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Syirik. Maknanya sebenarnya bukan ada tauhid. Sekadar dia hanya kata Allah ni Tuhan dia yang mencipta alam ni. Tapi dalam masa yang sama dia mengambil selain daripada Allah itu menjadi sembahan dia, menjadi tempat minta tolong dia, menjadi tempat dia berikan kasih sayang dia. Sedangkan tak boleh kita memberikan ketaatan, kepatuhan, perhambaan selain daripada Allah Ta'ala. Kasih mereka itu akan asnam seperti kasih Allah. Sayang kepada berhala tu seperti dia kasih kepada Allah Ta'ala.
dengan ta'zim dan menghina diri. Ta'zim maknanya membesarkan, mengagungkan. Maknanya dia bukan hanya mengagungkan Allah, dalam masa yang sama dia juga mengagungkan orang lain sama seperti dia mengagungkan Allah. Bagaimana? Patuh dia tak 100% kepada Allah. Ketundukan dia kepada Allah tak cukup, sebab dia bagi ketundukan kepada selain daripada Allah, maka terbatallah tauhid dia, tak pakai. Dia panggil syirik, tak jadi tauhid. Tauhid maknanya mengesahkan Allah, menghala tuju dia kepada Allah Ta'ala, dalam pengabdian diri dia hanya kepada Allah. Tapi dia mengambil lain daripada Allah menjadi ta'zim. Dia mentakzim, membesar, mengagungkan, seolah-olah maknanya dia yakin bahawa yang lain daripada Allah itu boleh memberi bekas kepadanya, boleh memberikan kasih sayang, ataupun boleh memberi mudarat dan manfaat. Mudarat pun boleh bagi, manfaat pun boleh bagi. Sedangkan yang memberi mudarat Allah, yang beri manfaat Allah Ta'ala. Dan menghina diri, bila dia menganggap lain pada Allah Ta'ala itu ada kekuatan, ada kudrat, ada kekuasaan sama dengan Allah, maka dia akan menghina diri kepada orang tu. Itu sifat syirik. Kita kena jauhkan sifat ni. Orang mukmin dia tidak akan menghina diri kepada lain pada Allah sebagai suatu pengabdian diri. Tak boleh. Dia akan menghina diri bagi asnam. Sebab tu dia pergi tunduk kat tokong dia, sembah tokong dia. Kalau kita tu nampak kafir tu hanya orang, maknanya Buddha, Hindu, Kristian. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita tak jaga tauhid kita, na'iyatubillah, boleh rosak walaupun tak ada nama Buddha pun, tak ada nama Hindu pun, tapi dia boleh rosak tauhid syahadah kita apabila kita mentakzimkan lain daripada Allah, menghina diri kita kepada lain daripada Allah Ta'ala. Kalau itu kita kena buat macam mana? Apabila menghina diri dengan tawaduk. Tawaduk kita sama orang Islam, sifat merendah diri depan orang, itu suatu tuntutan. Kita kena rendah diri dengan orang. Bukan maknanya kita menganggap orang tu sebagai Tuhan, dah merendah diri lain. Tapi ni mengabdikan diri dia, memperhambakan diri dia, menghinakan diri dia. Kita dalam sembahyang ta'zim kena ada. Dalam solat kita ada, kita ta'zim, rasa hebat Allah Ta'ala, rasa tinggi Allah Ta'ala, kita ni tak ada apa. Tapi orang kafir dia mentakzimkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak dia tak ambil pengsu dia elok-elok. Dia pergi rumah kecil saya tu, buah tangga, buah apa nama, buah lima, pergi semua. Tanya dia siapa buat alam ni, dia pun tak kata sokong tu buat. Dia kata ini Tuhan dan Allah juga. Tapi dalam masa yang sama dia tak sembah Allah, dia sembah sokong tu. Sembah sokong. Maknanya tak boleh mengambil selain daripada Allah untuk kita tumpukan kasih sayang, perhambaan diri kita kepada dia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan bermula segala orang yang beriman itu setengah kasih bagi Allah. Bukan setengah. Dan bermula segala orang yang beriman itu setengah, maknanya setengah kasih bagi Allah Ta'ala, lebih daripada kasih orang kafir. Dia kasih kepada Allah lebih daripada kasih orang kafir bagi asnam. Banding orang kafir yang kasih kepada berhala dia dengan orang beriman kasih kepada Allah, kasih orang beriman kepada Allah tu lebih
daripada kasih orang kafir kepada berhala dia. Pasal apa? Kerana dia orang mukmin tiada berpaling daripada Allah sekali-kali. Orang mukmin bila dia kasih kepada Allah, dia perhambakan diri dia hanya kepada Allah, dia tidak akan berpaling kepada lain pada Allah Ta'ala. Sama ada dalam ibadat khusus dia ataupun dalam kehidupan dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang mukmin. Dia tidak akan berpaling daripada Allah Ta'ala. Kasih dia sepenuh dalam sembahyang, dalam ibadat dia. Luar ibadat, sembahyang dia, dia hanya kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi kita periksa tengok dalam hati kita ada tak kasih kepada Allah. Tak mana pun kita pergi, Allah lah tempat tumpuan kasih kita. Allah lah segala-galanya. Itu sifat orang beriman. Tapi orang kafir, dan orang kafir berpaling kepada Allah pada waktu kesusahan. Orang kafir masa dia senang, dia lupa Allah. Masa dia susah baru dia nak ingat Allah. Fitrah semula jadi yang Allah campurkan dalam diri manusia, tak kira dia siapa. Fitrah dia beriman kepada Allah. Fitrah dia. Sebab tu Cina kafir laknat tu, dia boleh kata ini bukan, ini semua kerja Tuhan, Tuhan Allah. Tidak. Dia pun tahu bila terima musibah baru ni kerja Tuhan Allah. Fitrah, sebab Allah Ta'ala bagi manusia ni ada fitrah keimanan kepada Allah Ta'ala. Percaya adanya kuasa, satu kuasa yang menguasai dia, alam ini. Tapi orang kafir yang kata dia sembah berhala tu, ketika dia susah, dia akan kembali balik kepada Allah Ta'ala. Tapi masa susah tak? Jadi kita tak boleh tiru sifat tu, sifat syirik. Sifat yang bila kita senang baru, bila kita susah baru nak sembahyang, susah baru nak sembahyang hajat, susah baru nak minta jumpa Tok Imam, susah baru nak minta tolong Allah Ta'ala. Masa senang lupa Allah Ta'ala. Jadi itu sifat-sifat syirik. Sama ada syirik itu berbentuk jali ataupun khafi. Jali hak kafir jelas, terang-terang. tapi khafi ni ni sifat yang jadi dosa besar. Bila senang sikit kita lupa Allah Ta'ala, bila susah barulah nak minta tolong Allah Ta'ala. Sedangkan sifat orang beriman beria, orang bertakwa beria, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu belanja harta benda mereka ketika susah dan ketika senang. Masa susah pun dia ingat Allah Ta'ala, masa senang pun dia ingat Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak sayang nak bagi duit. Sebab apa? Dia harap di akhirat. Itu sifat mukmin yang bertakwa. Kita nak menuju kepada kesempurnaan itu, kita kena latih diri kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, dan kita sentiasa menaruh harap kepada Allah. Kita hanya sayang kepada Allah setiap ketika. Dia nak buat tu kena, maknanya ingat Allah. Kalau tak ingat, tak sayang nak ingat juga. Tanda kita sayang pada Allah, kita ingat pada Allah. Kalau lupa tak ingat, tak sayang. Kalau kita sayang kat isteri kita lah, isteri suami. Ini suami banyak, isteri sikit kan? Teringat tak suami main kuliah paksi pun teringat, balik lagi beli cucuk balik. Saya teringat. Kalau tak ingat, balik lagi makan durian, makan apa korang. Ataupun tak beli pun kita balik lagi, kita bantu ayam balik kan? Kita masak nasi. Pasal apa? Pasal orang kuliah paksi pun ingat lagi. Senang main pula siap.
Nak main masak siap-siap, itu lagi bagus. Kata sayang tak jadi mungkin ingat kat orang. Tapi adakah kita ingat kepada Allah seperti mana kita ingat kepada orang yang kita sayang? Kadang-kadang lupa Allah Ta'ala. Tak boleh. Baik. Jadi walladzina amanu, disifat orang beriman, asyaddu hubban lillah, dia amat sayang kepada Allah. Dia lebih sayang, banding sayang orang kafir kepada berhala, dengan sayang orang beriman kepada Allah, lebih sayang orang beriman kepada Allah, kerana dia sayang dia tidak berbelah bagi. Cinta dia kepada Allah tidak berbelah bagi. Senang ke susah bersama Allah. Tapi orang kafir, masa dia senang dia sembah, masa dia susah dia kata angkat dia pergi aku akak tu. Masa tu lima pun tak boleh. Buat plastik senang. Itu kalau kita faham kafir itu yang menyembah berhala tokong saja. Tapi sebenarnya kafir itu bukan hanya menyembah berhala tokong saja. Lain kepada Allah Ta'ala, dia anggap boleh memberi bekas dalam hidup dia. Wal'iyadzubillah, jadi kafir. Lain pada Allah, dia anggap bagi rezeki kat dia. Kalau dia tak ada, aku tak boleh hidup, maka boleh jadi kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi nak mantapkan tauhid kita kepada Allah, Allah Ta'ala beri. Tengok ni, tengok ayat berikutnya. Walau yaral ladina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, kafir. Kalaulah orang yang kafir itu dia dia melihat apa? Idh yarawnal azaba, ketika melihat mereka itu akan azab neraka pada hari akhirat besok. Orang kafir itu dia tengok neraka. Masa tu apa dia rasa? Annal quwwata lillahi jami'a, bahawasanya kekuatan akhirat dan kemenangan itu bagi Allah sekalian. Dia kata kekuatan akhirat dan kemenangan itu bagi Allah. Maknanya pada hari akhirat orang kafir bila dia tengok neraka, quwwah lillah, segala kekuatan ini milik Allah. Atas dunia dia tak rasa lagu tu. Kalaulah atas dunia dia rasa lagu tu, maka dia tidak akan mensekutukan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Betul kata? Walau yaral ladina zalamu, dan jika melihat oleh segala mereka yang zalim, kafir. Pasal apa orang kafir ni zalim? Sebab dia telah membuat suatu dosa yang paling besar, iaitu syirikkan Allah. Zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah Ta'ala? Tak ada lain, tak lain kecil banding dengan syirikkan Allah paling besar. Jadi orang yang paling zalim ialah orang yang mensyirikkan Allah. Kalaulah dia tengok pada hari akhirat esok, kalaulah, maknanya bila dia tengok pada hari akhirat esok, tengok neraka, dia kata habis aku. Allah Ta'ala quwwah lillahi jami'ah, kekuatan itu milik Allah. Masa tu dia tak ada lah macam kita tengok. Kalau kita berasa lemah ni habis, long lay, lembut lutut habis, kecut perut, pucat dia sebab takut. Pada masa tu, ketika kita paling takut akan jadi lagu tu, lemah, pengsan boleh jadi. Tapi atas dunia tak rasa apa kat Allah Ta'ala. Tak rasa Allah tu maha kuat, maha perkasa. Kalau kita rasa Allah Ta'ala maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya, kita tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai pada hari akhirat esok baru kita nak berasa Allah Ta'ala kuat. Itu makna dia. Wa anna Allah syadidul azab, dan bahawasanya Allah Ta'ala sangat azab. Makna jika mengetahui mereka itu di dalam dunia akan bersengatan azab Allah, dan bahawa kekuasaan akhirat itu bagi Allah semata-mata, waktu memandang mereka itu baginya
iaitu hari kiamat, nescaya tiada diambil mereka itu daripada lain Allah disembah perbuat Tuhan. Kita baca dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Pasal apa Allah Ta'ala suruh ulang surah Fatihah tu ada Maliki Yaumiddin. Malik maknanya yang memerintah, Yaumiddin hari pembalasan, hari kiamat. Supaya masuk dalam hati kita rasa kebesaran Allah Ta'ala lagi sejak kita atas dunia. Jangan akhirat esok baru kita nak rasa kebesaran Allah. Atas dunia apa kena rasa Allah Ta'ala itu segala-galanya, Maha Pemerintah segala-galanya. Tapi oleh kerana atas dunia ni kita terikat dengan nafsu kita, Allah uji kita. Nak ikut nafsu nombor satu kah? Nak ikut Allah Ta'ala. Sebab atas dunia walanabluwannakum bisyai'in, Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu, minal khawf, takut, wal ju' lapar. Lagi apa lagi? Wa naqsim minal amwali, ayat kita baca sebelum ni. Kurang amwal, harta benda. Was samarat, kurang buah-buahan. Allah Ta'ala uji kita. Nak tengok siapa yang nak meletakkan Allah nombor satu, Allah segala-galanya, ataupun ketika dia susah, ketika dia lapar, ketika dia miskin, dia menduakan Allah. Dia berbelah bagi kasih dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang kasih dia kepada Allah, sayang, dia tetap sayang pada Allah. Susah ke Allah bagi susah, sakit ke Allah bagi sakit. Sebab tu dia tak cari tok rumah, tok dah. Masa senang dia ingat Allah, masa susah tok rumah siap boleh pilih. Sebab berbelah bagi keyakinan dia kepada Allah. Seolah-olah ni cari yang baca Quran kan juga. Cari tok rumah siap tok juga. Dia letak lah, dia letak syirik kepada Allah. Allah seolah-olah Allah Ta'ala ni masa ni tak dicari Allah Ta'ala, cari tok rumah. Sebab tu boleh jadi syirik. Sebab dia sudah berbelah bagi. Itu cerita asnam tadi. Yang orang mukmin dia hanya meletakkan Allah Ta'ala itu, hubbullah, kasih dia kepada Allah itu dulu, kini dan selamanya. Susah ke senang dia bersama Allah. Tapi orang kafir tu kata kurang, sayang dia kat asnam tu buat je. Sayang kat Allah Ta'ala pun buat je. Baik, tengok lah. Faham tu ayat tadi? Ayat Melayu tu pun kalau tak baca tak faham tak? Ittabarra'al ladina tubi'u minal ladina taba'u. Ketika melepas diri oleh segala mereka, kepala-kepala. Kepala siapa? Ketika melepas diri oleh segala mereka, kepala-kepala. Kepala ni makna ketua lah. Yang diikut daripada segala mereka yang mengikut. Maknanya ada pemimpin, ada pengikut. Ada ketua, ada pengikut. Siapa yang berlepas diri? Ketua. Ingatlah ketika mana pada hari akhirat besok, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, alladina tubi'u, orang yang diikut, kita panggil ketua lah, daripada segala mereka yang mengikut. Dia berlepas diri daripada orang yang ikut dia. Arti engkar mereka itu kafir, yang menyesat akan sesat mereka itu yang mengikut jadi sesat. Maknanya pada hari akhirat besok, orang yang menyesatkan orang lain di kalangan pemimpin, selalunya orang ada kuasa ni, dia boleh menyesatkan orang. Kalau orang biasa macam kita ni, berapa orang kita nak pergi sesat? Siapa yang nak ikut kita? Ada 3 orang. Tapi kalau ada kuasa sikit, pemimpin, makin besar kepimpinan dia, makin besar jawatan dia, makin peluang dia nak pergi sesat orang mudah lagi. Betul tak? Betul. Kita boleh arah orang, kita boleh paksa orang.
orang akan ikut kita. Jadi pada hari akhirat, tabarra'a maknanya berlepas diri. Aku tak tahu dah. Itu antara ayat dia lah. Bila sepakat-pakat kena, dia tak, aku tak tahu, nak ikut apa. Aku kalau bukan seorang ikut, tapi hang nak ikut, masa tu atas dunia dia tak. Atas dunia hang kena ikut. Tak ikut aku, macam-macam aku buat. Ya? Menyesat akan sesat mereka itu yang mengikut jadi sesat. Ulang balik, banyak kali sesat. Baik. Arti engkar mereka itu kafir. Siapa mereka itu kafir? Ketua yang bagi orang kafir. Ketua yang menyesatkan orang tu, dia kata dia engkar. Engkar mereka itu kafir. Maknanya orang-orang kafir itu mengengkari, menafikan, mengingkar yang menyesat akan sesat mereka itu. Orang kafir yang bagi orang sesat tu, dia menafikan, kata dia bagi sesat. Itu senang ayat dah. Bohong. Orang kafir yang kerja dia bagi orang sesat, menyesatkan orang itu, dia menafikan kerja di atas dunia dulu. Menyesatkan orang yang nafi. Menyesat akan sesat mereka itu yang mengikut jadi sesat. Tengok. Lagi ada dua jenis orang. Satu ketua, satu pengikut. Atas dunia, ketua dia tekan orang. Hang kena ikut aku. Ikut dia ikut. Ikut dia. Pada hari akhirat besok, tabarra'a maknanya dia berlepas diri. Dia tak minta. Ini bukan tanggungjawab aku dah. Hang ikut bapa aku bukan bagi hang sesat. Hang yang nak ikut aku. Itu dia. Wa ra'awul 'azab, dan melihat mereka itu akan azab Allah. Melihat mereka itu akan azab Allah. Siapa mereka itu? Siapa? Orang kafir. Sama ada yang jadi ketua ataupun yang jadi pengikut. Kerja ketua tadi menyesatkan orang. Kerja pengikut ikut orang ketua dia sampai dia jadi sesat. Senang. No? Wara'ul azab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putus dengan mereka itu oleh segala asbab perhubungan yang antara mereka itu pada dunia, daripada rahim dan mawaddah berkasih. Maknanya pada hari akhirat tak ada kasih sayang dah, putih hubungan dah. Atas dunia kena sokong aku lah, kalau tidak ni macam mana bila lagi nak sokong. Pasal ni lah aku menyesal dah, sebelum ni aku buat, kena sokong kali ni, kalau tidak habis. Macam-macam ayat kan, kena ikut aku lah, kalau tak ikut rosak aku. Nak apa? Aku bagi belakang. Nak apa ni? Nak apa abang? Aku abang. Sokong aku sudah. Abang kan? Aku tepati janji, aku tak pernah mengkap janji kan. Macam-macam kalau ayat Melayu kan, Melayu. Tak kira lah ajak buat apa pun. Yang penting ajak kufur kepada Allah, ajak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketua macam ni tak boleh ikut lah. Pasal apa? Atas dunia dia kita boleh bagi, akhirat tidak. Tak. Dalam bab ni aku tak tanggungjawab dah. Pasal apa? Taqatta'at bihimul asbab. Habis dah sebab berkasih sayang tak dah. Nak sebab aku nak suruh hang sokong aku tak dah. Atas dunia boleh tak? Atas akhirat ni buat apa dah? Itu dia. No yes. Yes lah. Atas dunia ada mawaddah, kasih sayang. Mawaddah sebab dunia, kasih sayang dengan sebab dunia. No? Wa qala alladhina ittaba'u, dan berkata oleh segala orang yang mengikut. Orang yang mengikut dia kata apa? Law anna lana karratan, jika bahawa boleh bagi kami itu kembali kepada dunia, kalaulah kami boleh balik ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami melepas diri daripada mereka itu seperti barang yang melepas diri mereka itu daripada kami hari ini. Kalaulah kami balik ke dunia ni,
Bagi peluang kami boleh balik ke dunia, kami tak akan ikut mereka tu. Macam mana hari ni mereka ni tak beritahu kat kami pun tak akan ikut mereka. Macam dulu lah. Dalam tafsir, dalam bahasa Arab ni kata pembohong. Kalau lah mereka dikembalikan balik ke dunia pun panggil macam lama lagi. Pasal apa kufur kepada Allah Ta'ala. Dalam neraka pun tak mengaku salah. Duduk dalam neraka, duduk tengok neraka pun tak mengaku salah. Duduk tuduh aku lagi. Punya pasal ni yang aku jadi lagu ni. Pok hak dia kena ketua kata, jangan duk kira hari ni aku. Jangan duk pasal aku. Jadi kita tumpang tak pi ke akhirat lagi, tak jadi macam lagu ni. Kita kena berlepas diri awal-awal daripada depa ni. Depa siapa? Orang yang merosakkan hidup kita dengan kufur, dengan maksiat. Apa dia? Bukan nanti pergi sembah berhala, bukan nanti jadi sembah tekong. Tak. Mengambil hukum hakam lain daripada hukum Allah Ta'ala. Macam dia ambil tekong Ambil tekong apa? Tak mau hak Allah Ta'ala ni, aku nak ambil hak orang putih. Sebab itu kita kata tadi, kasih sayang kita sepanjang masa pada Allah, bukan dalam sembahyang saja, bukan puasa saja, bukan haji saja. Dalam semua hal kita kena letak Allah nombor satu, kasih sayang. Bila kita sayang pada Allah, kita yakin Allah tu maha bijaksana. Allah Ta'ala buat hukum dia sesuai segala-galanya sepanjang masa, semua tempat. Maka kita kena meletakkan hukum Allah segala-galanya. Tanda sayang pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut Allah, ikut Nabi. Ini kita paksa dalam hidup kita ni. Berapa banyak ayat Quran yang kita ikut, hadis Nabi yang kita ikut. Dalam bab sembahyang kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata hangpa kena sembahyang macam mana hangpa tengok aku sembahyang. Kita pun tengok Nabi sembahyang, kita ikut. Kalau nak tengok Nabi sembahyang, kita tengok hadis-hadis Nabi. Kita mengaji bab sembahyang, bab puasa, kita tengok anak bulan semua tu hak Islam letak. Raya pun ikut Islam. Nikah ikut Islam, ada angkat. Diberi kahwin pun ikut Islam, tak ada bersanding. Tak ada lagu-lagu yang boleh melalaikan, tak ada buka aurat, tak ada campur aduk lelaki perempuan makan. Ni payah nak buat ni. Tu nikah kahwin, cerai-berai ikut Islam. Bukan dekat kahwin dah, nak cerai pun kena ikut Islam. Tu dalam rumah tengok nak didik anak pun macam mana cara Nabi ajak ikut Islam macam mana. Dalam hubungan kita dalam masyarakat, kawan dengan siapa ikut Islam, sampai kepada pangkat yang paling besar, iaitulah dalam pemerintahan Islam kita ikut siapa. Hukum yang kita laksanakan, hukum siapa? Hukum Allah Ta'ala ke hukum orang putih punya? Tu kata semua sayang kepada Allah dalam semua hal. Kalau tidak jadi macam tadi. Dalam bab hukum, ada orang yang tak mau hukum Allah Ta'ala, dia pemain hukum hakam Allah Ta'ala. Tak mau laksana hukum, orang nak laksana tak bagi. Orang tak buat pasal dia larang, dia kata pasal apa tak buat. Ini payah ini orang tu ni. Jangan kita mengambil hukum lain daripada hukum Allah Ta'ala. Kalau kita redha dengan hukum lain hukum Allah Ta'ala, kita redha, tak apa dah, kita boleh mengaji paksi, alhamdulillah, kita lebih sembahyang, okey dah. Dalam bab hukum yang pilih hukum orang kafir dah, kita ni akhir zaman nak buat macam mana? Maknanya dia tak setuju dengan hukum Allah, seolah-olah hukum Allah Ta'ala buat dia tak berapa sesuai lah. Jadi lebih tu sayang Allah Ta'ala buat. Kau sayang kat siapa? Ini jelas, benar ni jelas. Kita kena jelas. Kalau tak jelas, takut dia akhirat esok tu. Apa? Punya pasal dah tak boleh tuduh hangku dah masa tu. Itu dia. Jelas. Allah Ta'ala tu hakim, bijaksana. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada siapa yang boleh buat hukum melainkan Allah. Itu akidah kita. Ini bukan benda-benda furu'iyah, bukan benda-benda cabang, tak benda furu', benda asas usul. Yang kita kena berhati-hati. Baik. Wa qala
Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Seperti yang demikian itulah memperlihat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan segala amalan mereka itu, hal keadaan rugi atas mereka itu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Begitulah Allah Ta'ala tunjukkan amalan mereka masa atas dunia dulu. Allah Ta'ala tunjuk balik amalan kita atas dunia di akhirat esok. Jadi kalau orang kafir, orang yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah, orang yang tak meletakkan dalam hatinya hanya Allah, kasih sayang dia ada kepada orang lain daripada Allah Ta'ala, kalau begitu tak boleh sayang kat mak lah. Sayang kat mak Allah Ta'ala suruh, maknanya sayang kat Allah. Sayang kat isteri Allah Ta'ala suruh, kita sayang pasal Allah suruh, maknanya sayang kepada Allah. Tapi kalau isteri nak buat maksiat, kita sayang juga, tak apalah, buat filah. Tak sayang kat Allah, sayang tak kena gaya, takut tak kena gaya. Kalau kita hormat kat ulama, ulama baca Quran, hadis kat kita, kita ikut, maknanya kita ikut apa yang Allah suruh ikut. Tapi kalau ulama juga, alim juga, atau orang reti juga, hak halal dia kata haram, hak haram dia kata halal, kita ikut juga. Kita ikut benda yang Allah Ta'ala tak bagi ikut. Itu makna kena faham. Bukan makna tak boleh sayang lagi, aku tak mau, aku tak sayang kat siapa pun, Allah Ta'ala satu je, seorang je. Betul lah, betul. Memang. Tapi menumpahkan kasih sayang kepada Allah tu macam mana? Aku sayang kat Allah, aku sayang kat Allah, begitu kan? Tak buat apa? Sayang apa tu? Bukti sayang pada Allah, ittabi'uni, ialah ikut Nabi SAW. Sebab itu Allah utuskan Rasul tu di kalangan manusia, suruh bagi contoh. Bukan malaikat. Malaikat tak jadi Rasul. Pasal apa? Kalau malaikat jadi Rasul, payah kita nak ikut macam mana malaikat tak makan. Malaikat dia buat subhanallah, subhanallah, kita ikut subhanallah. Time makan, malaikat penguzat nak makan. Mana boleh? Dan sebab itu Allah Ta'ala utuskan manusia supaya jadi contoh. Tanda sayang pada Allah tu macam mana? Ialah ikut Nabi SAW. Awak Nabi main tunjuk baca Quran saja kau baca, main tunjuk sembahyang saja kau, semua kehidupan Nabi tunjuk contoh pada kita. Tapi kita tak ambil semua. Tak ambil semua. Baik kita kata lemah ya, kami lemah tak boleh nak buat. Tak apa lemah tak boleh nak buat macam mana. Tapi kita kena rasa aku sayang kat Nabi. Ada peluang aku ikut, aku buat. Jangan cari peluang tak mau buat. Tak sayang. Sayang ni ada peluang je aku nak buat. Jadi bila ada peluang, orang bagi peluang, kena ikut. Kena sokong. Sokong. Faham sokong? Kena sokong lah Islam ni. Tak faham? Tak faham nak abang bila hadir. Faham? Kena sokong hak Islam. Kena ajak orang main sokong hak Islam. Jangan kita tak mau sokong, kena sokong. Tanda tak boleh buat tak apa, sokong tu. Tak ada kuasa, nak buat macam mana tak ada kuasa. Jadi kita kena bagi ada dengan cara yang diluluskan oleh syariat. Faham tak? Faham. InsyaAllah. Baik. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Seperti yang demikian itulah memperlihat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala akan segala amalan mereka itu. Allah Ta'ala menunjuk bagi kita boleh tayang kan? Hal keadaan rugi atas mereka itu. Kafir ni rugi sebab apa? Allah Ta'ala tunjuk hak semua hak uduh letak. Tunjuk hak uduh letak. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan tiada mereka itu yang menyesat dan yang kena sesat itu dengan keluar sekalian daripada neraka, kemudian daripada masuknya. Bila dah masuk ni, ketua pun duduk dalam neraka, pengikut pun duduk dalam neraka, tak boleh keluar dah. Allah Ta'ala cerita ni kat kita dalam Quran, nak bagi kita ni sedap dulu sebelum mati. Jangan di akhirat jadi macam pok ni, rugi, hasaratin rugi. Jadi kita kena sedar, kita nak untung atas dunia, untung di akhirat, insya-Allah. Jadi cara dia hubbullah, sayang kepada Allah.
Hubbullah, tak boleh ambil orang lain sayang. Allah saja aku sayang. Aku sayang kat hang pun pasal aku sayang kat Allah. Itu dia. Jangan aku sayang kat hang pun pasal hang bagi duit kat aku. Hang bagi duit haram, kalau duit halal aku tak kira. Maknanya kalau kita sayang ke orang pasal bagi duit saja, habis dunia dapat